Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan tengok berkaitan dengan satu lagi game engine, iaitu game engine Unreal. So Unreal ni dah lama, daripada tahun back to 1998, 1998 lagi. Kemudian dia baru offer untuk public selepas Unity. So Unity ni memang dah lagi lama. Kemudian barunya Unreal dibuka untuk public dan download untuk buat game secara percuma. Okay, so kita tengok sebelum tu kita cari dulu macam mana kita nak tahu berkaitan dengan game engine ya. So first kali kita kena download game engine Unreal itu. Kita boleh tag Unreal saja pun boleh. Okay, so ini yang pertama sekali kita tekankan Unreal Engine ni. So di sini kemudian kita dapat tengok, okay, dapat tengok sini the Unreal Game Engine daripada Epic. So daripada Epic Game. Epic Game ni buat apa? Yang buat Fortnite tu. Okay, so ada banyak dah game-game dia yang dia buat. Okay, so dalam dekat Unreal Engine ni, dalam tu ada marketplace dan juga di mana banyak game percuma yang diberi. Okay, kita tengok nanti. So kita download dulu. So first kali adalah kita tekan under engine dia yang first, dan kita tekan get started. Saya kalau boleh saya minta anda semua cuba buat account, sign in di sini. So boleh tekan sign in. Okay, tak buat account lagi, buat account. Kalau dah buat macam saya dah buat, memang dia account tu masuk. So kita tekan get started now. Okay, untuk download Unreal Game Engine ni adalah makan space agak besar juga. So untuk sini anda boleh tengok, okay, publishing license, okay, creator license. So free to use, 100% royalty free lah, maksudnya dia tak tulis ini free version, tapi dia kata ada creator free. Kalau kita ni mungkin satu syarikat lagi besar kan, so boleh macam-macam lah kita konteks secara orang kata apa, by code dah kan. So kita share ni. Kalau anda tak nak memasak, anda tekan je download atas ni. Tapi kita ikut flow get started lah. So of course kita kena login juga. Okay, so login. Okay, saya dah buat account, so saya just boleh terus login. Kalau anda tak buat account lagi, anda boleh gunakan anda punya account untuk subscribe ataupun login. So dalam ni dia akan hantar notification. So bawah ni download. Okay, sudah tunggu 42 MB. Okay, so once dah download, okay, saya akan tunjuk, kita akan installkan dia. Okay, so banyak lah asalnya daripada Unreal Tournament dia gunakan untuk buat game ni. Okay, kemudian dia keluarlah dia punya game engine dia, dan juga digunakan untuk pelbagai jenis game yang lain. Okay, Final Fantasy pun yang terbaru, bukan terbaru, Final Fantasy 7 yang remake tu menggunakan Unreal. Okay, so kalau anda search Final Fantasy 7 Unreal okay, so Unreal Engine 4 will serve as fundamental of the remake, which is being developed by Naruto Studio with Cyber Connect 2. Okay, so boleh tekan install, dia akan automatic install kita punya Epic ni. Sebab saya dah install, so saya akan klik cancel. So yes, finish. So ini adalah anda akan dapat bila anda dah install Epic Game tu. Bahagian tab atas ini, okay, kita tengok navigate, tengok dekat kita punya Epic Game apps ni. So ada Unreal Engine, ada Learn, ada Marketplace, okay, ada Library, ada Twinmotion. Okay, so Twinmotion ni adalah salah satu yang terbaru lah diberi kepada pengguna Unreal Game Engine di mana ini Epic Launcher, dia panggil Epic Launcher. So kita tak launchkan Game Engine lagi. So dalam ni dia ada Twinmotion yang terbaru untuk mostly for architecture visualization. Saya tak pernah gunakan lagi dan baru keluar kat sini. So ini antara game engine version yang ada. So sekarang ni kalau saya tak install lagi 4.24, so kita tekan tambah 4.243. So kita boleh install. So saya just tambah je dulu. Saya tak buat apa lagi. Kita akan cuba run apa dia punya buat, dia apa yang dia buat.
Kemudian marketplace pula, kita tengok marketplace. Marketplace ni ada berbagai aset-aset, yang free pun ada, yang berbayar pun ada. Tekan je lah free sini kan. So kita tengok di sini ada banyak aset-aset free yang kita boleh download dan juga guna dalam kita punya game, pembuatan game ni. So tak perlulah kita gunakan, kita buat yang baru. Okay, nak buat baru pun boleh. Okay, kita buat dalam menggunakan Cinema 4D ke, menggunakan 3D Maya dan sebagainya. So kita boleh buatkan. So di sini ada banyak lah. Okay, pelbagai plugin, pelbagai template yang kita boleh gunakan. Okay, ini lagi Candy Game Asset 30,000 game asset to be used. Wow, ni broadcast studio kita boleh dapatkan, studio punya ni. So free epic game content, kita tengok sini. Tengok pelbagai materials kita download ni, kita boleh letak material kita, material dia dalam kita punya game. Okay, so free, banyak yang free ni temple dia punya dalam game Infinite Blade, pelbagai props, tempat location yang dibagi secara cuma untuk kita guna. Untuk Paragon punya karakter kita boleh gunakan dalam game kita. So banyak benda ni, ada yang price, ikut price, ada yang free dan sebagainya. Submit content, kita ada buat asset kita submit content untuk orang guna. Kita tekan launch dulu, kita gunakan version lama sementara tu, dia akan keluar benda ni lah. Okay, so enable, allow access, ni yang dia akan keluar. So project yang ada atau new project. So tengok ni project ni lagi banyak berbanding Unity. Okay, ada dua sini, Blueprint dan C++. Okay, saya nak tunjukkan bahawa Blueprint ni kaedah dia macam kaedah kita hanya macam kita drag and drop, kita sambungkan antara coding tu menggunakan block saja, block coding. Okay, berbanding C++, kita kena type lah, type coding macam biasa C++. Okay, so Blueprint adalah yang paling yang penggunaan yang paling sangat bagus, di mana kita hanya connecting between each block untuk kita buat if function ke dan sebagainya kan. Untuk ketenangannya kita akan tengok nanti macam mana. So ada first person. Okay, ada blank, kita start dengan kosong. First person punya setup, flying game setup, ada AR, display puzzle, VR lagi bagus. Tapi masalah saya tak bawa Oculus, saya ada Oculus. Okay, vehicle simulation. Okay, rolling. Okay, so kita akan tengok dulu sama ada third person atau first person. Okay, so saya lebih suka pergi ke third person lah kot. Okay, so kita nantikan folder mana kita nak save. Okay, ni pun kita ubah starter content. Ada no starter content atau with starter content. Kalau anda dah mahir, no starter content lah. So kita tekan create project, just tekan third person atau anda nak first person. Okay, so saya lebih suka kepada third person. Cuba tengok, so create project. Okay, tengoklah pembukaan kita ni. Mungkin kita tak tahu apa yang ada. So ini adalah antara menu atasnya adalah untuk mesti yang paling banyak kita akan gunakan. Of course lah, yang paling banyak kita tekan butang play. Kita tekan butang play ni terus. Okay, ataupun kita klik icon ni untuk tutorial. So this tutorial points out each of the key interface element for Unreal Editor. Okay, lagi bagus, senang. Pastikan anda tekan benda ni dulu untuk anda belajar. So next, so the tools in the editor made up of multiple panel. Panel banyak. Okay, ini kita buat awareness. Okay, so ini buat awareness. So ada banyak di sini. Toolbar, quick access yang paling kita akan gunakan. Menu bar macam biasa. So next saja, finish home. Okay, so mostly kita akan cepatkan sebab kita akan tengok apa yang sudah ada. So kita boleh pilih, kita tekan butang play button. Kita boleh macam biasa, lompat tekan space. Gravity dia boleh ubah suai, kita boleh ubah suai gravity dia nanti. So dia tak ada weapon lagi lah. Okay, okay, macam mana contoh kita nak ubah suai dari sini kan. Dia default, kita boleh delete je. Delete, tekan butang delete lah, delete. Tapi tengok dia ada dia punya ni lah, orang kata apa, okay, dia punya hole kat sini, lubang kat sini. So kita boleh tutupkan dia lah. Contohnya kita nak ambil kita punya objek kita, then
Starter content, kita pergi kat bahagian starter content, props, okey, atau architecture. So tengok di bawah ni ada few architecture yang ada So kita boleh tengok contohnya floor. Okey. So ini ada contohnya kita guna floor ni. Kita nak ubah suara sikit. So kalau anda tekan W, kita boleh gunakan dia untuk setting ke depan, ke atas, ke kiri, ke kanan. Kalau tekan E, pusingkan dia. Okay. Tekan R, panjangkan dia, pendekkan dia kan. Okay. So kita template macam tu je, tutup kan, contohlah. Ni kita buat tambah lagi. So saya copy paste je tadi dia macam somehow dia boleh attach, nampak automatic. So saya Ctrl C, Ctrl V, dia dah berganda. Okay. Dah siap. Kemudian kita pilih balik karakter tersebut. Kalau saya nak kembali balik ke mana, contoh kita dah ke mana-mana kan, kita dah ke mana jauh kan, nampak ke mana sesat, nampak macam mana ni kan, kita tak nak setting, kita tekan balik any of the label ni. So kita tekan sini, kemudian kita tekan alternate, kembali balik. Okay, ini pandangan kamera kita Okay, karakter ni dari kamera dia ikut, kita boleh ubah kamera dia ni. So tapi dia kemudian, so kita nak ke atas kan. Apa jadi kalau kita tekan play? Kita tak jatuh bawah juga. Okay, so kita run. Cuba tengok dia dah ada. Okay, sebab apa kita tak jatuh bawah? Sebab dia dah automatic dah setkan collider. Collider ni macam dia punya collision lah. So setiap objek tu mesti ada detection. Kalau siapa yang tak biasa dengan collision ni, so kita tengok sini, kita pergi tengok kat bahagian detail dia. Okay, untuk objek tu. Okay, so dia punya contohnya, tengok kat bahagian collision ya. Okay, so objek kita adalah floor 400 times 400. Sebab apa floor dia 400 times 100? Tapi ukuran macam ni, dapatkan ukuran ni. So ukuran ni memang dah default, dia setkan 400 lah. Okay, so kita tukar sini, contohnya kita collision dia. So no collision. Okay, cuba tekan no collision. So kita cuba run. So tengok situ, dia kaki tenggelam. Okay, kalau ni dia tak tenggelam, kaki tak ada, so, kondisi ni tak ada. Okay, tapi mungkin anda rasa hairan. Okay, contoh anda rasa hairan apa yang anda rasa hairan skip operation, cuba delete kan dia. Kenapa okay kita tak jatuh pula sini? Peliknya kan. Okay, sebabnya senang je, collision juga kan, collision juga boleh ni. Tekan button floor bawah ni, tengok collision preset ni, default tu ada collision lah. So kita cuba tekan no collision, mana tenggelam lah ke mana kan. Okay, so kita escape, kita balik ke karakter tu. Okay, tekan balik default. So kita tak nak dalam game ni macam ni. Okay, dia collisionnya ada tapi dia hidden. Dia sesuai kita gunakan untuk macam checkpoint juga. Okay, kita buat saya selalu buat checkpoint tu satu benda yang hidden. Dia lalu ke kawasan tu, dia tak ada collision. Tapi areanya ada. Ada juga ada collision, tapi dia punya objeknya tak ada. Okay, so kalau kita nak lalu kawasan tu, macam dia tak boleh nak lalu. Tak boleh nak lalu kan. Dia apa? Sebab kita hide kan dia punya objek, tapi sebenarnya ada. Contohnya macam ni ni cuba okay, cuba tu. Okay, kemudian yang ni
Okay, collision ni sebiarkan. Okay, tapi dari segi material dia ataupun dari segi orang kata apa, dia punya texture dia high kan. Okay, kosong. Okay, visible dia, nampak sini setting dia visible atau tak visible. So saya tekan play. Tak boleh. No, tak boleh. Tak boleh. So mungkin kita buat macam ni. Dalam game tu kita nak buat satu tempat di mana kita nak pergi ke level yang next. So level next tu kena lalu jalan ni, tapi kita tak boleh, kenapa tak boleh pergi lagi. Rupanya mungkin kita once kita dekat kawasan ni, kita dia akan tulis please find a key to unlock this road ataupun area. So kita pun pergi lah cari key, cari kan. Okay, cari jumpa key, cari key sampai kawasan ni. Kita duduk sini, you have unlocked the area. So objek tu menggunakan coding, bukan coding, kita gunakan blueprint. Set kan, visible, set if key is found, visible. And visible tu maksudnya ada objek tu ada kat situ, dan juga kita tekan butang E, dia akan buka lah space tu kan. Ataupun kita buat macam ni, key dah ada, blok batu tu akan terangkat. Okay, tapi kita kena activate ke apa? Activate jangan pergi dah terus terbuka kan. Kita tekan, dah ada key, press E to activate. So tekan E, buatlah animation. Ada animation kita boleh buat pakai Unreal, dia akan buka. So kita terus pergilah. So game ni nak buat ni memang kita kena pakai imaginasi sikit. Macam mana nak buat ke, pintu nak buka style ke atas ke belakang ke, meletup ke, ikut suka kita lah kan. Itu dia. Okay, so kita unlock balik objek tadi. Mana dia? Okay, ini sikit dia dah hidden kan dia. Ini tak payahlah kita bawa lah balik kan. Okay, kesian dia terkapung tu yang tenggelam. Okay, so cari mana wall tadi tu. Okay, kita pergi balik. Okay, ni kot. Ada. Susah juga nak cari bila dah hidden kan. Kita pastikan anda tahu lah mana objek apa yang anda hidden tu boleh banyak. Okay, anda tekan butang alternate pun dah boleh buat kopi baru. Nampak? Saya tekan butang alternate hole, buat baru. Okay, kalau saya buat terapung macam mana? Saya tekan play yang akan maintain terapung lah. Collision mesti ada. Tengok, kena tengok sebab apa terapung. Sebab apa terapung? Okay, kita tengok balik collision dia macam mana. Okay, dan tengok collision objek tu macam mana. Oops. Okay, tengok. So ia terapung sebabnya tengok silinder ni tu tak muat antara objek ni, nampak? So dia nampak macam tak betul. So kena pastikan tak nak bagi dia jadi macam ni.
sepatutnya dia mungkin terjatuh kan. Okey, rapatkanlah. Okey. Okey, ataupun kita buatlah satu benda lagi. Okey, saya besarkan, kecilkan. Okey. Oops. Nampak? Okay, dia play button. So anggaplah macam ada, okay, ada tiba-tiba apa, dia punya ada macam satu pembawa jalan lah kan. Itu kena main peranan penting lah. Kalau kecil ni mungkin tak apa kot, dia anggap macam dia boleh lintas lah. Okay, itu pentingnya dalam game ni. Tengok benda kecil dulu supaya tak ada lah orang akan kata something kat kita kan. So game ni adalah menyebabkan benda yang kita sangat subjektif dengan benda kita. Okay, sekarang ni environment kita kecil, texture tak ada kan. Cuma saya delete ball ni. Saya delete lah ball. Saya pergi kat bahagian ni, tepi kat belah kiri ni ada bahagian geometry editing, ada foliage, ada landscape. Saya pergi kat landscape ni tengok Okay, saya nak buat satu landscape yang baru di mana material dia gunakan material default. Okay, ini material default. Okay, yang bagusnya material default. So material default ni saya nak ambil material mana, saya nak cari ada tak bawah, ada macam hijau-hijau sikit. Hijau-hijau sikit. Green. Okay, grass. Okay, size section dia kita boleh cuba ni, kita viewer. Okay, great. Okay, dah siap. Kan, dia dah siap dah kita punya ni. So kemudian, okay, tadi apa yang saya buat tadi, saya naikkan sikit texture dia. Okay, so kita pergi sini, structure. Okay, buatlah sikit few things kan. Okay, kemudian kita pergi kat bahagian foliage.
Okey, itu tempat lain lah. So itu saja setakat ni. Kita akan nanti jumpa, kita akan buat cuba buat game yang simple menggunakan template yang sedia ada. Okey, terima kasih semua.